سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 10. Muka surat 10, baris yang keempat daripada bawah. Hidayatus Sibyan, muka surat 10, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 perkara yang diharamkan atas orang yang berjunub: berhenti di dalam masjid. Berhenti di dalam masjid. Berhenti itu sama ada duduk, berhenti itu sama ada dalam keadaan berdiri. Berhenti sama ada dalam keadaan duduk ataupun berhenti dalam keadaan berdiri. Hukumnya adalah haram. Walaupun berhenti tadi itu sekadar tamakninah sekalipun, sekejap sangat je, sekadar tamakninah sekalipun, maka haram atas orang yang berjunub. Berhenti ni bukan kata semestinya duduk diam. Berhenti ni termasuk juga orang yang berulang alik di dalam masjid. Dia berhenti ni diam. Diam ni duduk ke berdiri ke, hukumnya adalah haram. Dan dihukumkan berhenti juga walaupun tidak diam adalah orang yang mutaraddid dipanggil, orang yang berulang alik di dalam masjid. Dia pusing dalam masjid itu, ataupun dihukum berhenti di dalam masjid, haram atas orang yang berjunub. Dan di hadapan di bawah tu haram juga perkara yang sama atas orang yang haid dan orang yang nifas. Yang tidak diharamkan hanyalah jikalau dia melintasi masjid. Melintasi masjid, melintasi dengan bahawa dia masuk sebelah kanan, dia masuk kok sebelah pintu kanan, kemudian dia keluar kok sebelah kiri. Tu panggil apa tu? Itu melintasi. Maka itu tidak diharamkan. Maknanya masjid tu besar. Kalaulah dia nak pergi ke seberang sana, dia kena pusing sampai ke belakang masjid, jadi jauh sangat jadinya sebab masjid tu besar sangat. Maka dia haruskan dia shortcut macam dah. Shortcut masuk pintu kanan, keluar pintu kiri, itu dia haruskan. Tapi pada masa shortcut tu jangan berhenti. Jangan berhenti. Kalau berhenti walaupun sekejap, hukumnya adalah haram. Dia shortcut,
Tiba-tiba dia tengok, oh comelnya, misalnya tulisan dalam masjid, dia pun berhenti. Walaupun berhenti sekadar tamadninah sekejap sangat je, hukumnya adalah haram. Jadi hak ni dia panggil ubur. Ubur ni dia lalu. Lalu. Tu dibenarkan, lalu dibenarkan. Tapi dalam mazhab Hanafi Maliki, lalu pun tidak dibenarkan. Hak dibenarkan lalu tadi, masuk pintu kanan, keluar pintu kiri. Hak tu mazhab Syafi'i kita dengan mazhab Hanbali lah. Berbeza dengan mutaraddid. Mutaraddid ni dia berpusing di dalam masjid. Hak tu dihukumkan sama dengan berhenti di dalam masjid. Ni perkara yang keenam daripada 6 perkara yang diharamkan atas orang yang berjunub, dan diharamkan juga atas orang yang haid dan nifas di hadapan. Jadi kita ni hari ni berapa bulan ini? 10. 10. Kita kuliah terakhir 16 hari bulan 3. 20 5 bulan dekat-dekat. Kalau tak tengok semula hok rakaman terdahulu, tak tahu nak mula kok mana kita ni. Kena mula daripada awal semula. Kalau kira kau dekat-dekat 5 bulan tu hak kita tangguh kuliah. Jadi sekarang dia bicara berkaitan dengan perkara yang diharamkan atas orang yang berhadas kecil dan juga orang yang berhadas besar. Yang mana terdahulu syarat sah sembahyang yang ketiga, syarat sah sembahyang yang ketiga, yang keempat, yang ketiga, syarat sah sembahyang yang ketiga, muka surat 8, suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Kemudian didatangkan faslun, ceraian, membicarakan hadas kecil. Kemudian pergi kepada mengangkat hadas kecil, bicara bab wudu. Kemudian disusuli dengan fasal, dengan ceraian, membicarakan hadas besar. Kemudian didatangkan sebab-sebab yang menyebabkan berhadas besar. Contohnya keluar mani, bersetubuh, haid, nifas, wiladah. Ini semua perkara yang menyebabkan berhadas besar. Kemudian didatangkan pula mengangkat hadas besar. Tapi hadas besar, haid dan nifas disusuli dengan tajuk pembicaraan berkaitan haid dan nifas. Itu di muka surat 9. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, permulaan kitabus salah muka surat 8 tu didatangkan syarat wajib, didatangkan syarat sah. Ni sekarang ni huraian berkaitan dengan syarat sah. Kemudian dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, dia tidak ada kitabut taharah. Di muka surat 8 tu tajuk besarnya adalah kitabus salah. Kebanyakan kitab fiqh, kitabus salah tu kemudian dibicara mula-mulanya dengan kitabut taharah. Dia gitu. Kitabut taharah cerita bab wudu, cerita bab mandi wajib apa semua contohnya. Tapi dalam kitab tu sebenarnya tidak ada kitabut taharah. Dia lebih kurang sama dengan kitab Fathul Mu'in. Kitab fiqh yang saya baca di Masjid Ladang malam Jumaat selepas Isyak tu. Fathul Mu'in dia pun sama, tidak ada kitabut taharah. Dimulai dengan kitabus salah. Ni jarang-jarang kitab seumpama ni. Kebanyakan kitabnya dia akan letak tajuk suku kitabut taharah. Walaupun sebenar-benarnya taharah ini adalah tajuk sembahyang. Taharah adalah tajuk sembahyang. Taharah adalah syarat untuk sah sembahyang. Makna kita belajar bab taharah, bab wudu, bab mandi wajib, bab air mutlak, air musta'mal tu, itulah dia belajar tajuk sembahyang.
Cuma kebanyakan kitab fiqh ni oleh kerana taharah ni syarat utama untuk sah sembahyang. Syarat penting untuk sah sembahyang taharah ni. Dia panggil litaharati ahammiyatun kabiratun fil Islam. Ni dalam kitab fiqh Islami. Perkara yang penting, yang besar dalam Islam, sebab berkaitan dengan syarat untuk sah sembahyang tiang agama. Kemudian taharah ni tajuk dia panjang. Jadi kebanyakan kitab fiqh taharah tajuk suku, kitabus solah tajuk suku. Ni kadang-kadang timbul orang salah faham. Saya nak belajar bab semayang, saya bukan nak belajar bab taharah. Dia mari nak belajar bab semayang. Tiba-tiba tajuknya bicara air. Air mutlak, air mustakmal. Kita bukan nak bicara bab air, kita nak belajar bab semayang. Iyalah nak belajar bab semayang. Alat utama untuk bersuci taharah air. Bersuci tu untuk sah semayang. Jadi kena belajarlah bab air, alat utama untuk bersuci. Bersuci syarat utama untuk sah semayang. Jadi maknanya belajar bab air pun belajar bab semayang. Diingat belajar bab semayang ni hanya belajar rukun sahaja. Belajar rukun sahaja. Belajar rukun tu kemudian, sebab kita dalam semayang ni syarat dengan rukun, syarat dahulu ke rukun dahulu? Syarat dahulu, rukunnya kemudian. Kena belajar syarat dulu. Tu kena belajar taharah dulu. Tapi oleh kerana taharah dengan sembahyang tajuk asing-asing, ada orang salah faham, saya nak belajar tajuk sembahyang, bukan tajuk taharah. Jadi kita ada sebenarnya tak ada tajuk taharah. Tajuknya kitabus solah. Jadi kita duduk mula surat 8 ni, belajar bab sembahyang, belajar bab sembahyang. Belajar apa bab sembahyang? Belajar bab hadas kecil, hadas besar. Kaif yang ni nak mengangkat hadas kecil berwuduk, nak mengangkat hadas besar mandi wajib. Tu kira sembahyang lah tu. Kemudian hadas besar di antaranya haid dan nifas. Belajar pula berkaitan dengan haid dan nifas. Belajar haid dan nifas apa? Belajar sembahyang lah tu. Itu belajar sembahyang. Jadi makna kadang-kadang orang semayang tak tinggal orang perempuan, tapi hukum haid, hukum nifas tak reti-reti pun. Makna apa? Dia tidak pernah belajar khas semayang. Dia panggil tak pernah belajar semayang lah. Saya belajar rukun-rukun semayang, niat. Tu kamu belajar sebahagian daripada hukum semayang. Bukan kamu belajar hukum semayang sepenuhnya. Sebab apa? Sebab kalau belajar hukum semayang sepenuhnya, kamu akan belajar bab haid dan nifas. Sebab di bawah tajuk bab bersuci. Mana dia kata dia belajar juga, belajar rukun 13. Tu bukan belajar semayang sepenuhnya. Rukun 13 pun terkadang hanya belajar bilang rukun 13. Syarat bagi tiap-tiap rukun. Kalau hanya bilang ngapa rukun 13, tu budak pasti. Rukun pertama niat, rukun kedua takbir, rukun ketiga qiyam, rukun yang keempat membaca Fatihah. Tu budak-budak pasti ngapa rukun 13. Syarat bagi tiap-tiap rukun. Niat. Dalam niat tu berapakah juzuk niat yang wajib kita kena niat? Qasad saja ke? Qasad dan ta'ayyun ke? Qasad dan ta'ayyun dan ta'arruk ke? Qasad, ta'arruk, ta'ayyun. Qasad, ta'arruk, ta'ayyun dan ta'ayyun nafsah, menyatakan diri kita sebagai imam ataupun makmum. Ni dah kita ada tu sebiang. Niat tu dibagi pula. Niat qasad saja semayang macam mana? Qasad dan ta'ayyun niat ni semayang macam mana? Qasad, ta'arruk, ta'ayyun semayang yang macam. Dia bagi pula empat kedudukan niat. Tu baru belajar bab semayang. Ada orang tua dah dia kata, saya tak pernah belajar qasad, ta'arruk, ta'ayyun, saya belajar niat saja. Tu belajar tahap budak pasti lah. Tak belajar lagi khas semayang. Ni hidayatus sibyan, petunjuk bagi kanak-kanak. Tapi tak katalah kanak-kanak, dia kata petunjuk bagi orang yang baru belajar. Kalau kanak-kanak ni
Sedap nak baca kitab. Kitab kanok-kanok. Kita orang yang baru belajar. Tapi mana? Ni cerita mula-mula ni. Niat berapa syarat? Berdiri berapa syarat? Fatihah berapa syarat? Rokok berapa syarat? Sujud berapa syarat? Jadi dia hanya bicara bab wajib-wajib dari tu sebiar. Hak sunat dia tak bagi mana. Sebab apa? Sebab dia nak fokus pada hak permulaan orang nak belajar. Lepas tu dalam kitab ada tu sebiar ni, bab nipah pun dia hanya datangkan hak sipit asah je. Sipit asah. Sipit asah. Kalau jenis pelik-pelik tu, hak tu kena ngaji kitab lain pula. Sebab pelik-pelik tu segelintir orang sahaja. Ghalib orang perempuan ni normal. Jadi hak dalam kitab ada tu sebiar didatangkan bab nipah hak asah je. Hak sipit asah, orang normal-normal je. Bukan orang yang mari tak kira mari pula masa pula lama kadang-kadang, manakah sepatut berhenti tak berhenti lagi. Pergi mari ni macam-macam. Tu kena belajar suku lah. Dan kita ada Datuk Siwan ni hanya cerita permulaan saja. Hak permulaan ni pun dah erti ya. Dulu kita bicara bab syarat wajib dengan syarat sah. Syarat wajib lain Datuk Siwan, syarat sah lain. Yang menggugurkan kewajipan sembahyang bila syarat wajib tidak cukup. Selagi syarat wajib cukup, selagi tu wajib sembahyang, walaupun syarat sah tak mampu kita sempurnakan. Walaupun syarat sah ni, beberapa syarat sah sekalipun tak mampu kita sempurnakan. Tapi syarat wajib masih lagi cukup. Kita orang Islam tetap dah. Kita orang baligh tetap dah. Orang yang suci dah haid dan nifas, kita orang lelaki tetap dah. Kalau perempuan ada syarat ni. Lepas tu berakal, tidak gila, tidak mabuk, tidak koma, maka kekal kewajipan sembahyang. Walaupun beberapa syarat sah tak mampu disempurnakan. Air tak ada untuk mengangkat hadas kecil, air tak ada untuk mengangkat hadas besar, air tak ada untuk menyucikan najis, pakaian tak ada untuk menutupi aurah contohnya, maka kewajipan sembahyang kekal. Dalam keadaan seumpama tu, walaupun beberapa syarat sah tak mampu disempurnakan, tapi kita maklumlah apabila syarat sah tak mampu disempurnakan, kita tak salah sebab kita bukan sengaja. Sembahyang wajib diulangi kembali. Kemudian, kenapa wajib diulangi kembali? Kerana syarat sah tak mampu kamu sempurnakan terdahulu. Dan syarat sah tak mampu disempurnakan terdahulu. Kenapa wajib sembahyang? Sebab kamu masih lagi cukup syarat wajib. Dalam waktu tersebut kamu wajib mendirikan sembahyang dalam keadaan macam mana sekalipun. Kalau kamu cukup syarat wajib, wajib mendirikan sembahyang dalam waktu, walaupun syarat sah tak mampu disempurnakan. Dia pun sembahyang dalam waktu, dia sudah menunaikan kewajipan. Dia sudah menunaikan kewajipan. Boleh pahala dah dianya. Kalau mati tak berdosa dah dianya. Tapi ketika dia menunaikan kewajipan ni, syarat sah tak mampu disempurnakan, kena buat semula lah kemudian. Itu cerita lagi, kena buat semula kemudian. Kenapa kena buat semula kemudian? Sebab syarat sah tak cukup itu. Kamu sembahyang wuduk tak ada, kamu sembahyang mandi wajib pun tidak, berserta dengan najis kamu sembahyang, syarat sah tak mampu disempurnakan, kena buat semula. Tapi untuk waktu tu dia sudah menunaikan kewajipan sembahyang atas dia yang cukup syarat wajib. Kemudian pula, apa beza syarat wajib suci dari haid dan nifas dengan syarat sah suci daripada hadas besar? Suci dari haid dan nifas kering. Suci daripada hadas besar mandi wajib. Sini satu kot ni. Gambar mana orang perempuan tak faham perkara ni. Suami dia pun tak tahu je, suami pun dah reti juga. Syarat wajib sembahyang suci daripada haid dan nifas. Kita ulang balik lah, dah kita tertangguh dekat-dekat 5 bulan ni. Ada orang dia kata PKP tu, dia boleh mengulangi kuliah terdahulu. Ada orang seumpama tu. Ada orang senyap terus. Senyap terus, tak tahu kitab ke mana dah. Ada orang dia kata alhamdulillah, dia kata sempatlah dia ulang balik rakaman terdahulu.
Jadi kalau air sikit dia dengar sekali dua. Kamu tak ada buat apa kan. Jadi boleh faham lah, sebab boleh dia mengulangi balik rakaman tu satu. Kalau agak air sikit dia dengar berulang kali. Ada orang pakai senyak, tak tahu. Silat-silat gaya. Kitab apa pun nak baca tengah hari ni pun tak tahu dah kitab apa. Kitab apa pun tak tahu. Tadi nak hari tadi tanya Nazri, kita mula pukul berapa? Bukan sebab kalau Wisma Darul Iman mula pukul 1, habis 1.50. Sebab Wisma Negeri ni dia lain sikit. Dia mula 12.50, habis 1.40. Sama-sama 50 minit. Tapi start dengan berhenti tu dia lain sikit. Tanya nak sahih je, takut tukar dengan Wisma Darul Iman. Wisma Darul Iman dah pukul 1, tapi lewat sikit habis 1.50. Kita sini Wisma Negeri ni pukul 12.50 kita habis 1.40. Cepat sikit habis. Gitu je lah. 5 bulan. Allah lah. Ngaji seumpama tu. Dah ujian. Dia pun nasib baik kok, boleh kok sambung balik kuliah. Jadi syarat wajib suci daripada haid dan nifas dengan bau kering. Kemudian nak sembahyang kena mencukupkan syarat sah. Kena mengangkat hadas besar dengan mandi wajib. Tapi kena faham molek, perempuan tadi wajib sembahyang apabila kering haid dan nifas, bukan apabila mandi. Cuma mandi itu untuk mengesahkan sembahyang. Yang mewajibkan sembahyang, yang mencukupkan syarat wajib sembahyang adalah suci daripada haid dan nifas, kering. Kering tu dipanggil suci daripada haid dan nifas. Tapi belum lagi suci daripada hadas besar. Bila cukup syarat wajib sembahyang, berkewajipan sembahyang, waktu sudah masuk, kena mencukupkan syarat sah, iaitu mengangkat hadas besar dengan mandi wajib. Tapi ingat baiklah, kewajipan sembahyang apabila kering, bukan apabila sudah mandi. Ini lain, jauh sangat beza ni. Maknanya tak erti sangat-sangatlah. Ada orang perempuan dia fahamnya selagi tak mandi, selagi tu tak wajib. Mandi baru wajib. Dia kering haid beberapa waktu sembahyang dah, tapi dia tak sembahyang lagi. Bila tanya, dah kata haid kering dah, berapa dah sembahyang? Saya tak mandi lagi. Jadi tak mandi lagi, tak payah sembahyang lah. Mok pula dah erti juga. Mok pula ada haid, kering haid pula tahu dah moknya. Tapi mok dah erti. Sebab apa mok dah erti? Untuk lelaki mok tu dah ajar. Ini saya sebut suami mok pening. Suami mok siapa pula? Kenapa dah kenal suami mok? Berat kita ni. Untuk lelaki mok pun dah kenal, berat. Ayah kita lah. Siapa lagi? Ayah kita pula tak ajar. Tanya ayah pula, bukan aku ni pak. Bukan hamu. Lepas tu bini tu siapa dia? Anak perempuan tu siapa dia? Tak tahu tanggungjawab ni. Dia hanya tahu cukup makan, cukup pakai, ada kediaman, okey. Dia sudah menunaikan tanggungjawab. Tu semua orang buat tu, orang bukan Islam pun dicukup tu. Ini hak ilmu agama ni. Jadi selagi tak mandi, maka tak wajib. Kalau begitu, kenapa kamu pergi mandi? Tak usah mandi sampai ke bila-bila. Kalau mandi tu yang mewajibkan sembahyang, mandi buat apa? Kalau kira. Tapi bukan mandi tu yang mewajibkan sembahyang. Mandi tu untuk mengangkat hadas besar, syarat untuk sah sembahyang bagi orang yang sudah wajib sembahyang, cukup syarat wajib, suci daripada haid dan nifas. Kering tu. Berkewajipan. Tiba-tiba kering di hujung waktu, siap-siap nak pergi mandi, habis waktu tersebut, wajib kena qada sembahyang untuk waktu tu. Kenapa wajib? Sebab kamu sudah berkewajipan. Hujung waktu tapi waktu masih lagi ada. Saya belum sempat mandi. Mandi bukan syarat wajib.
Mandi untuk menyempurnakan syarat sah. Tapi oleh kerana kering di hujung waktu, tak sempat mandi waktu habis, tak berdosa lah, sebab kita bukan sengaja. Bukan sengaja kering di awal waktu. Akhir waktu baru nak mandi, tu kita bersalah dah situnya. Sekarang dah. Oleh kerana dah kering tu di hujung waktu, nak mandi masuk waktu lain. Maknanya untuk waktu tu kita tertinggal solat. Tapi kita tertinggal solat, bukan sengaja meninggal. Tertinggal sebab dia kering cukup syarat wajib tu. Lewat sangat-sangat last minute, tak sempat nak pergi mandi, habis waktu. Tertinggal solat yang wajib atas kita kerana di hujung waktu tu cukup syarat wajib suci haid, suci nifas. Itu saja. Mandi, hak waktu terdahulu qada, hak waktu kemudian tu tunailah. Kebetulan pula hujung waktu tu hujung waktu asar. Belum sempat nak mandi, orang azan maghrib. Bukan kata asar je wajib kena qada, hak zuhur pun wajib kena qada juga. Sebab waktu asar ni macam waktu zuhur juga. Sebab kita boleh semayang zuhur dalam waktu asar tunai apabila kita jamak takhir musafir. Waktu asar, waktu zuhur, siapa rapat-rapat 4.30 tu memang haid. Ni pukul 7 lebih, 7.10, 7.12 dah baru kering haid. Hujung waktu asar, bukan waktu zuhur. Tapi waktu asar ni dikira waktu zuhur juga. Jadi bukan hanya qada asar, zuhur kena qada juga. Dah ni. Semayang mandi, semayang maghrib. Lepas tu dia kalau mandi hak moleknya qada dululah. Zuhur, asar baru semayang maghrib supaya tertib semayang tu dijaga. Tertib panggil tertib. Zuhur, asar, lepas tu maghrib. Tapi nak semayang maghrib tunai dulu pun tak apa, nak qada kemudian tak ada masalah. Tapi kenapa asar kena qada? Sebab di hujung waktu asar cukup syarat wajib. Bukan kata nak tangguh, tak ada tangguh-tangguh dah. Cuma kalau waktu tu panjang, kering haid pukul 2 tengah hari, lambat lagi. Ditambah pergi mandi segera, hukumnya makruh juga. Ada ni pukul 2, zuhur lambat lagi nak habis. Pukul 5 asar lambat lagi nak habis. Dia tangguh sekejap mandi, hukumnya makruh. Dia mandi, dia semayang tunai lagi. Tak sampai ke dia mandi tu hujung waktu, tidak. Tapi ni bab lain lah. Ni tak ni memang tak sempat nak mandi nak apa. Habis waktu, masuk waktu lain. Untuk waktu tu wajib kena semayang juga. Waktu habis semayang tu dipanggil qadaan, qada. Sebab apa wajib semayang? Sebab di hujung waktu cukup syarat wajib. Samalah dengan hukum nifas. Kering nifas di hujung waktu, wajib semayang. Tapi belum sempat mandi, masuk waktu yang lain, kena qada tu. Tak ada boleh tangguh-tangguh. Tunggu 40 hari, tu bukan sangat-sangat. Tunggu 44 hari, tu balik awal. Tak ada ni, tunggu 40, tunggu 44, tu balik awal tu. Ada ni. Tapi tak tahulah orang kita ni. Nak kata orang Terengganu, kita orang Terengganu juga. Tapi jumpa dia kat orang-orang kita di Terengganu ni, hak pesing Pahang gitu. Tunggu 40, tunggu 44. Nifas 30 hari kering dah. Normal je 30 hari kering. Orang perempuan ni normal je 4 minggu. 4 minggu normal je. 4-5 minggu tu memang kering dah. Kalau 2 minggu 35 hari. Dia tak mandi, tak semayang. 35 hari tu kering nifas dah. Berkewajipan semayang, tak mana tunggu 40 baru dia mandi, baru dia semayang. Berapa hari ditinggal? 5 hari. 5 hari berapa waktu? 25 waktu. Satu waktu cukup dah nama tercatat di pintu neraka. Runtuh dah agama dia. Satu waktu cukup dah. Ni 5 hari 25 waktu. Dah beranak berapa kali buat seumpama tu? Tua-tua dia buat amal, rajin buat amal sunat, puasa sunat, haji umrah. Dia tiang agama pun tak cukup. Hak ni semua ni tipu dari syaitan belaka ni.
Tipu daya syaitan belaka. Amal sunat tu sama sekali tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti macam mana? Tiang agama tidak cukup. Sekali beranak 5 hari 10 hari tak semayang. Tunggu 40. Sekali beranak. Kalau 4-5 kali beranak, 10 kali beranak, amal sunat tidak akan diterima orang seumpama ni. Rajin macam tu tak akan diterima. Ramai mana orang yang seumpama ni? Kenapa? Kerana mengekali jahil fardu ain. Hak bak ni, bak semayang ni tengki bak semayang ni. Mengekali jahil fardu ain dalam bak semayang rajin, belajar tambah. Ramai mana seumpama tu? Suci daripada nipah, wajib semayang. Suci daripada nipah di hujung waktu, belum sempat nak mandi masuk waktu lain, kena qada semayang untuk waktu tu. Suci nipah waktu asar semayang tunai, zuhur kena qada. Suci nipah di waktu isyak semayang tunai, maghrib kena qada. Mana nak tangguh-tangguh sampai 40 hari 44 hari? Tak ada hukum seumpama tu. Tu cerita bab sembahyang, bab taharah. Bab sembahyang, bab taharah, syarat utama untuk sah sembahyang. Kemudian dalam kitab dia tu sebiang ni habis bicara bab mengangkat hadas kecil, berwuduk, mengangkat hadas besar, mandi wajib, kemudian syarat berwuduk, syarat mandi wajib ada 12 perkara terdahulu. Kemudian dia pergi pula kepada nak mengangkat hadas kecil, nak mengangkat hadas besar, dan juga satu lagi nak menyucikan najis adalah air mutlak alat utama. Apa dia air mutlak? Dia cerita musa 10. Air mutlaknya apa? Air mustakmalnya apa? Air mutaghayyirnya apa? Air najisnya apa? Nak bahagian air pula. Tiba-tiba air tak ada untuk mengangkat hadas. Air tak ada untuk menyuci, untuk mengangkat hadas kecil, untuk mengangkat hadas besar. Diganti dengan tayamum. Ni semua belajar bab semayang. Baik bab tayamum. Sebelum dia nak masuk berkaitan dengan istinja, najis, apa semua, nak pergi pula kepada orang yang berhadas kecil, berapa perkara yang diharamkan. Orang yang berhadas besar, berapa perkara yang diharapkan. Dia letak tajuk tu comel. Disusun tajuk tu comel. Orang berhadas kecil, berapa perkara yang diharamkan. Orang yang berhadas besar, berapa perkara yang diharamkan. Berhadas besar pula, hadas besar ada 2. Satu hadas besar janabah, orang yang keluar mani, orang yang bersetubuh, orang yang wiladah beranak. Tu hadas besar janabah, berapa perkara. Kemudian hadas besar satu laginya, hadas besar haid dan nifas. Hadas besar haid dan nifas. Dia hadas janabah, keluar mani, bersetubuh, beranak, hadas besar juga. Haid nifas hadas besar juga. Tapi keluar mani, bersetubuh, beranak ni hadas besar yang pertengahan dia panggil. Haid nifas ni hadas besar hak paling besar lah. Sebab apa? Sebab hadas tu sui kekal di tubuh perempuan, di perempuan tu lah. Adapun keluar mani, sekali keluar tak ada dah maninya. Bersetubuh lepas tu tak ada lah. Biasa macam orang lain juga. Adapun haid nifas ni, hadas tu ada di dia. Tu lebih besar daripada hadas janabah. Jadi yang diharamkan apabila berhadas kecil 4 perkara. Diharamkan bila berhadas besar janabah 6 perkara tambah 2. Diharamkan bagi orang haid dan nifas 11 perkara tambah 5 daripada 6 perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar janabah. 6 perkara ni kalau orang berhadas kecil 4 je. Jadi hadas kecil, dah hadas dia kecil je, haram pun kecil je lah. Berapa yang diharamkan? 4 perkara. Sembahyang haram, tawaf haram, sentuh Al-Quran pun haram, tanggung Al-Quran pun haram. 4 perkara. Hak 4 ni orang berjunuk haram juga. Tambah lagi 2. Tambah apa? Membaca Al-Quran. Orang berhadas kecil hanya haram sentuh Al-Quran,
tanggung Al-Quran. Membaca tak apa. Orang berhadap janabah, bukan kata sentuh, bukan kata menang Quran, membaca pun haram juga. Tu tambah yang kelima, tambah satu lagi daripada orang berhadap kecil. Tambah satu laginya, yang keenam, yang diharamkan atas orang berjunuk berhadap adalah berhenti di dalam masjid. Duduk dalam masjid haram. Bukan kata duduk ni, berhenti walaupun dalam keadaan berdiri. Dia berhenti, dia tak bergerak dah, hukumnya haram. Orang yang berhadas kecil, kita maklumlah, tak ada masalah dalam masjid. Orang yang berhadas kecil, dia tambah lagi 2. Tapi orang haid dan nifas tambah lagi 5 daripada 6 tu, jadi 11 perkara. Lepas tu kita fahamlah, sentuh Al-Quran dengan menanggung Al-Quran. Tanggung Al-Quran ni kita tidak sentuh. Sentuh ni jamak. Sentuh ni jamak. Tanggung ni kita tak jamak. Contohnya Quran atas reha. Reha lah, kita buat reha. Reha dengan Quran, dengan kayu tu ke, ataupun kita bubuh Quran atas bantal ke, bubuh Al-Quran atas meja kecil ke. Kepak ngaji tu lah. Bila wuduk kita batal, kita tidak sentuh Al-Quran, kita angkat reha. Cuma di atas tu ada Al-Quran, kita angkat bantal, tak sentuh langsung Al-Quran, tapi Quran tu ada di atas. Kita angkat meja, kita tak sentuh Al-Quran. Itu dia panggil tanggung Al-Quran. Itu kena faham pula obat tanggung. Sentuh ni tidak angkat, hanya pegang saja, haram dah. Ni tanggung. Tanggung Al-Quran. Ni kena bicara molek obat tanggung ni. Faham tak ni? Ni kadang-kadang kita ingat ke, ni bukan kata tanggung, dia sentuh, tapi dia ambil kain wa'alah tangan. Bukan tanggung ni, sentuh betul-betul. Dia mengaji Quran, wuduk dia batal, tapi dia mengaji Quran lagi. Siapalah tepat hari nak berhenti, dia berhenti. Dia tambahlah waktu ni, dia tak muih Quran duduk deh apa boleh, deh terdedah gitulah. Dia tutup lah. Nak tutup macam mana, tak boleh jamah Quran, tak boleh sentuh ni. Dia pun ambil kain, kadang-kadang dia ambil dia tutup sikit ni, dia ambil dia wa'alah dengan pakaian dia, dengan kain. Itu hukum sentuh lagi, tu haram lagi. Ada ni hukum sentuh lagi. Dia jangan awak sama dengan bersentuh lelaki dengan perempuan. Hak batal wuduk tu kulit dengan kulit. Kalau berlapik tak hukum sentuh, tak batal wuduk, tu cerita lain tu. Hak ni walaupun tangan kita lapik Allah dengan tuala ke, dengan apa ke, dia panggil sentuh lagi. Ada ni kita kan, perkara yang membatalkan wuduk, bersentuh lelaki dengan perempuan dalam keadaan tidak berlapik. Berlapik tu tak apalah. Tapi kalau kira berlapik pun sentuh juga. Tapi cuma oleh kerana berlapik tak batal, kita tak panggil sentuh. Tanpa berlapik baru panggil sentuh tak. Kita pergi pegang puan bahu dia, panggil sentuh tu. Kita bukan pegang tubuh dia, pegang pakaian dia. Sentuh sebenarnya. Kita panggil sentuh. Jadi maknanya berlapik sekalipun, kalau sentuh Al-Quran, hukumnya adalah sentuh, haram hukumnya. Kemudian satu lagi pula ni, haram sentuh Al-Quran ni termasuk budak yang belum balik. Termasuk budak yang belum balik pun haram sentuh Al-Quran. Haram kok mana? Budak yang belum balik, belum lagi mukallaf kan. Dia mukallaf, orang yang ditaklifkan syarak, orang yang diberati hukum syarak, ada hukum wajib, ada hukum haram, orang yang balik serta berakal. Budak ni tak balik lagi, mana ada haram. Haram atas orang dewasa yang membenarkan. Sekarang bukan orang dewasa yang membenarkan, orang dewasa panggil, mari awak tolong tutup Al-Quran mak ni tadi lagi tak murid terdedak, tutup lepas tu pergi sipang, dah apa mak dah tutup sendiri, mak wuduk batal. Dah apa suruh budak tu pergi tutup, pergi sipang, budak tu tak balik lagi, haram.
Haram atas tu. Bukan kata dia membenarkan, dia yang menyuruh. Kita tengok budak ni dia duduk main pegang Quran, kita wajib kena hentikan dia sebab dia tak ada wuduk. Dan kita tengok kan, ataupun budak nak ngemah almari ke ada Quran itu, dia nak sentuh Quran, jangan, habis main dulu. Budak tak ada hukum ni, kita orang tua ni. Jangan benarkan budak ni sentuh Quran tanpa wuduk. Jangan benarkan. Benar pun jangan. Ni bukan benarkan, panggil, suruh. Dalam kitab Kifayatul Muhtadi dia kata banyak berlaku dalam masyarakat. Orang tua suruh budak yang belum balik pegang Al-Quran, tutup Al-Quran, pergi simpan Al-Quran. Haram. Orang tua ni wajib kena cegah, wajib kena halang budak yang tanpa berwuduk sentuh Al-Quran, melainkan hak ni hak tak wajib cegah, mana boleh biarkan untuk mengaji Al-Quran budak tu sendiri. Budak tu nak ngaji Al-Quran, dia nak pergi tok guru dia. Budak tu nak mengulangi baca Al-Quran sebelum nak pergi jumpa tok guru dia. Maka hanya disunatkan saja kita orang tua ni suruh budak ni ambil air semai dulu barulah pegang Al-Quran. Sunat juga. Tapi kalau kita tengok dia ni suruh ambil semayang, dah budak kan rajin sangat suruh ambil semayang pula, kau dia tak ambil. Maka dia pun pegang Al-Quran untuk apa tu? Untuk mengaji dia, untuk bawa pergi untuk guru dia. Tu kita tidak wajib halang, cuma sunat sahaja. Suruh budak ni ambil air semai dulu barulah ambil Al-Quran, barulah bawa pergi ngaji. Sunat saja suruh. Tak wajib kita suruh di situ. Ini mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Hanbali, budak ni nak belajar dia pun kita tua wajib suruh dia ambil semai dulu. Itu mazhab Hanbali, bukan kita. Kita mazhab Syafi'i sunat saja. Untuk mana? Untuk hajat belajar budak tu sini, bukan hajat lain. Hak tadi ni hajat orang tua nak sipang Al-Quran, hak dia baca wuduk batal tak ada nak sipang, tu hajat dia. Mana ni? Berarti kalau budak tu sini bukan nak belajar, cuma budak tu nak ngemah almari ada Al-Quran, nak pegang Al-Quran, wajib pastikan supaya dia ambil asma terlebih dahulu. Ini hukum atas kita lah, orang hak balik ni. Hukum tak kena atas budak yang belum balik. Sebab itulah bila kita faham budak yang belum balik tak ada hukum, lepas tu kita panggil budak tu supaya ambil Al-Quran, tutup Al-Quran, simpan Al-Quran. Budak tak balik lagi tak ada hukum, betul, tapi kita tu haram. Kita tu berdosa. Tu hak berkaitan dengan sentuh Al-Quran. Apa nak tanggung tadi? Tanggung maknanya contoh tanggung Al-Quran ni, Al-Quran dalam beg. Kita bawa beg, kita balik daripada kelas Al-Quran. Dalam beg kita tu Al-Quran pun ada, kitab pun ada. Dalam beg tu mungkin baju semayang pun ada, macam-macam dalam beg tu. Tadi ada semayang, kemudian semayang batal. Memang Quran tidak sentuh dengan kita sebab Quran dalam beg. Tapi dia panggil kita menanggung Al-Quran serta dengan beg. Maka ni dia haruskan jikalau kita kosak, angkat beg. Kosak, angkat beg dan juga tanggung Al-Quran. Tak ada mikir apa-apa, tak ada kosak apa-apa, maka tak haram. Tiba-tiba kosak hati bawa Al-Quran semata-mata, haram. Tak ada orang cari nyakit nak kosak gitu. Sekarang dalam beg itu bukan Quran je, dengan macam-macam dalam tu. Dak nak angkat Al-Quran, Allah gitu lalu no. Wuduk tak ada dah tu kan. Haram dia. Ada. Kadang-kadang kita ni bila kita galah beg, dalam beg ada Al-Quran, wuduk kita batal, kita tak ada mikir apa-apa, tak ada kosak apa-apa pun jalan. Tak ada apa. Tak ni kosak ni apa? Hak tak boleh kosak tanggung Al-Quran semata-mata bawa tak boleh. Ke nak kosak macam nak kena ajar pula. Kita galah beg, kemudian berhadap kecil kentut, kita pun ambil beg, sakut di paku, kita benung kosak bukan angkat Quran ni, kosak ada adanya. Maknanya kita angkat beg serta Al-Quran, tak apa,
Kita akad baik saja lagi tak apa. Tak ada kosak apa-apa Tak ada kosak apa-apa. Akad barang pun tak kosak, akad Al-Quran pun tak kosak, dah apa. Jangan Quran ada di dalam, kita berada kecil, kosak di hati, saya betul-betul nak akad Al-Quran, bukan nak akad benda lain. Habis gitu, haram lah. Tak ada orang buat gitu. Biasa kita tak ada kosak apa-apa, duk galah situlah. Daripada air semayang ada asal air semayang batal, tak ada mikir apa-apa, haram dia. Dia panggil menang Al-Quran. Hak haramnya kalau kita kosak Al-Quran. Tetapi kalau kita kata kita kosak tanggung benda lain, biar padang layuk lah, biar barang tu besar, beg besar ada Quran, okey lah. Kalau reha tu, kalau reha besar tak apa, kalau reha kecil, kalau bantah besar tak apa, kalau bantah kecil kena padang-padang lah. Saya angkat reha, saya angkat bantah, saya angkat meja, barang tu besar daripada Quran ke kecil daripada Quran. Besar daripada Quran sedang molek lah, bawalah munasabah. Tapi kalau barang tu kecil, mana barang tu kecil? Contoh barang kecil, dia telunjuk lidi, dia wuduk batal, dia nak baca Quran lagi ni, muka surat habis dah ni, dia pun masuk lidi ikut bawah layang hadapan tu, dia masuk pun dia pun angkat. Memanglah dia tidak sentuh Al-Quran, tapi dia menanggung Al-Quran, wuduk dia batal ni. Saya bukan kosak akad Al-Quran, saya kosak akad lidi. Allah, lidi kecil tak padang, hukumnya tanggung Al-Quran juga haram. Dia ambil lidi masuk kok layang depan tu lah, dia pun angkat. Sentuh? Tidak, tanggung. Saya kosak lidi, tak munasabah, lidi kecil. Awak tetap dikira menanggung Al-Quran. Jadi kalau kita kosak benda lain yang kita tanggung, biar benda tu munasabah lah, benda tu lebih besar daripada Al-Quran tu sendiri. Jadi kita hak diharamkan atas orang berjunuk. Yang keenam ni kita baca semula lah. Yang keenam, berhenti di dalam masjid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.